Pergi salon, pergi luruskan rambut, pergi bersihkan rambut. Orang lelaki bukan jenis rambut panjang. Orang lelaki bukan jenis rambut panjang. Nak buat kerja tu buat kerja payah. Orang perempuan rambut panjang tak apalah. Tu pun kalau orang perempuan rasa payah nak jaga, baik pendek lah. Tapi pendek jangan jadi macam orang lelaki. Jangan sampai cukup kepala. Ni bawa dia dah abang muka depan. Sanggup botakkan kepala. Kan gila punya kerja tu. Botak kepala semata-mata kerana nak berlakon. Orang perempuan boleh tak botak kepala? Haram tak boleh. Orang perempuan menyamai lelaki, hukum dia haram tak boleh. Orang perempuan nak pendek kepala, kadang rambut pendek atas bau cukup lah. Kalau rasa payah nak simpan rambut sampai ke buku lali. Ya, sampai ke buku lali ni kalau jenis orang tak jaga payah. Orang perempuan jenis sejam duk main duk simpul jaga apa, dia buat sanggup lagi lah kan. Kalau jenis orang tak biasa. Kalau jenis orang perempuan rimah-rimah ni buat kotak pendek-pendek sudahlah, setakat bau sudah. Orang lelaki tak payahlah, orang lelaki disunatkan botakkan kepala. Sebab tu orang lelaki kalau boleh dekat-dekat bulan Ramadan, cukup kepala lagi bagus. Sebab tu bila kita pergi buat umrah ke apa, cukup kepala. Cukup kepala sebenarnya menguatkan otak kepala dan kulit kepala ni. Sebab tu orang-orang pondok setahun sekali, biasa nak sampai bulan Ramadan, mereka akan cukup kepala. Mereka akan berbekam dan mereka akan cukup kepala. Ya, budak-budak pondok. Bila mereka pakai serban, mereka tak nampak lah rambut kotak tu. Sebab mereka pakai serban. Nah, orang pondok dia pakai serban kemah kan. Rambut botak pun dia pakai kemah. Kan? Tu. Cuma yang nak tambah side band sikit sini lah macam Awi. Tu je lah. Kan? Tapi dia pakai serban kemah. Kan? Dia tak nampak rambut botak. Kita ni tak pakai apa-apa ni kalau rambut botak. Ya? Tapi rambut botak ni sedap. Mandi air turun gitu. Tak payah nak sikat-sikat dah pagi-pagi. Dia turun. Dia duduk depan cermin sampai dia belah tengah. Kau belah tepi. Belah tengah belah tepi. Kita ini habis masa gitu. Kan? Baik. Jadi Rasulullah dia rambut panjang, tapi rambut panjang Rasulullah terurus sampai ke telinga je. Tak sampai tertutup telinga sampai panjang sampai kat belakang ni. Kita jumpa orang lelaki rambut panjang gitu. Ya. Ni buat masa je walaupun dia ikat kemah je, bukan jenis orang lelaki rambut panjang. Bukan jenis orang lelaki rambut panjang. Sebab tu kalau ada anak-anak rambut panjang, masa dia tidur malam kalau berani pergi potong. Kalau berani, kalau takut jangan buat. Kalau berani pergi potong lah masa dia tidur. Kan? Baik. Sebab apa? Sebab orang perempuan saja yang rambut panjang, orang lelaki tak payah. Jadi Rasulullah ni seorang rambut yang tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Dan rambut itu mengiringi sampai ke tepi telinga. Uban di kepala Rasulullah atau janggut tidak sampai 20 helai. Orang kira rupanya. Orang kira sampai uban Rasulullah, orang kira. Uban dia, uban di kepala dan di janggut, orang kira-kira tak sampai 20 helai. Orang kira juga. Uban saya ni atas kepala kira beratus ni. Kalau kira, tapi siapa gila nak kira kepala kita? Siapa nak kira ubat kepala kita? Rasulullah ni kerana mulianya dia, sahabat-sahabat ni, kira ubat kepala Rasulullah. Ya? Nampak, sebab ubat Rasulullah ni orang nampak. Dia nampak berkilat putih. Putih bersih. Kan? Ya, jadi orang berkira sampai tak lebih, tak kurang daripada 20, tak lebih daripada 20 helai. Ya? Bukan maksudnya tidak sampai 20 helai, tak lebih 10 helai lah. Orang agak-agak gitu je lah. Ya, baik. Tak lebih lebih tak banyak, ada sikit-sikit gitu. Ya, baik. Dan uban Rasulullah ni pun tumbuh kerana apa? Kerana bahana hari kiamat. Dan ada setengah riwayat kata kerana ada beberapa surah yang Rasulullah bila baca Rasulullah takut sangat dengan azab yang diceritakan dalam Quran itu, untuk menyebabkan naik uban sampai ke kepala. Azab akhirat tu Rasulullah selalu takut sampai uban kepala. Dalam hadis kitab Bahrul Maghrib ada sebut. Ya. Dan itu je Rasulullah, kita ni jadi ubat kepala kita ni banyak sebab. Yang pertama kerana chemical, kerana kimia dalam minyak rambut ada. Dalam minyak rambut. Dalam minyak rambut macam-macam kita pakai minyak rambut, tecu tak tecu semua sekali ni, dia jadi ubat dalam kepala tu. Kadang-kadang kerana makanan. Dan juga ada juga orang naik uban kerana pening kepala mikir masalah. Masalah isteri, masalah anak-anak naik uban juga tu. Kan? Dalam kitab Bahrul Maghrib ada disebut, dalam kitab Muhimmah fi ilmu hadis, tak silap saya. Disebut berapa ramai orang lelaki yang naik uban kerana fikir masalah isteri. Jaga isteri, menjaga hati suami, kalau jenis layan-layan semua tu, kan naik uban betul. Tapi jangan pula orang kata naik uban banyak tu kerana masalah dengan isteri. Tak. Tapi ada orang tertentu yang naik uban kerana dia pening kepala fikir masalah isteri. Kan? Kalau naik uban tu bukan kerana masalah isteri, itu tahu-tahu isteri. Tak apalah itu. Kan? Baik. Ya? Jadi Rasulullah uban dia tak sampai 20 helai. Dahinya luas. Dahi luas. Kalau kita tulah lah kan. Tapi luas tu luas cantik lah. Bukan luas. Nampak orang kata sampai tengah ni tak lah. Luas cantik lah. Ya? Baik. Bulu keningnya tidak lebat tetapi panjang. Bulu kening ni tak lebat sangat tapi panjang. Ya? Bulu kening. Ni bulu kening ni. Tak lebat sangat. Ya?
Siapa nama artis yang lebak bulu kening tu? Mak cukur habis. Sebutlah nama. Sebutlah. Tuan-tuan tahu. Kan? Perempuan, rambut bulu kening tebal. Lepas tu, kerana nak masuk pada dia apa semua, cukur habis. Nipis. Kan? Dah bulu kening tebal-tebal. Yalah, tak cukur-cukur lah. Kan? Baik. Jadi Rasulullah ni bulu kening dia tak terlalu tebal. Ya? Tapi panjang. Alis matanya juga panjang. Alis mata dia pun panjang. Giginya renggang. Giginya renggang-renggang. Gigi renggang ni kita orang Melayu ni tak cantik. Tapi orang Arab gigi renggang ni sengaja dia buat. Gigi kalau rapat-rapat dia ada sini halat untuk kikir gigi tu dia ada jarak-jarak satu gigi ke satu gigi. Orang Arab budaya dia memang cantik. Dia nak yang tu. Kita tak nak yang tu. Payah makan daging masuk celah ni payah kita. Tak, nak ke gigi jarang. Tak nak lah kan. Masuk daging payah nak buang. Tapi orang Arab budaya dia seronok dia. Dia bangga budaya dia. Ya. Jadi orang Arab, Nabi SAW ni gigi dia pun renggang-renggang. Ya. Janggutnya lebat dan dibiarkan panjang tanpa dipotong. Janggut dia panjang. Ya. Tak dipotong. Kita ni berapa kali potong dah ni kan. Kalau simpan panjang, takut tak terjaga. Kalau kita boleh jaga, simpanlah. Janggut dengan misai ni sebenarnya, elok kalau nak cukur dua-dua. Tapi kalau rasa nak simpan satu, cukur misai saja sudahlah. Jangan cukur janggut simpan misai. Kan? Ada setengah pendapat kata tak boleh. Tapi ada dalam keadaan tertentu boleh, macam tentera boleh lah. Kan? Baik. Jadi itu khilafiah lah kau. Cuma yang eloknya kalau simpan dua-dua lagi bagus. Dan simpan dua-dua tu kena andam biar elok lah. Misai biar elok, janggut biar elok. Jangan duk biar macam tu. Bila minum air tu, janggut tu berenang dalam air. Apa cerita ni? Janggut lah sikit kan. Misai tu biar kemah, janggut tu biar kemah. Macam tu. Ni kalau rasa payah nak jaga, cukup lah tiap-tiap hari. Belilah jilet banyak-banyak sikit. Kan? Kalau rasa boleh jaga. Ni janggut dah lah putih. Misai dah lah putih. Kan? Kerana lepas makan, tangan hak kari-kari semua tu tangan tak basuh bersih lagi, dah luruh kat janggut dah. Lama-lama janggut jadi macam mana? Janggut jadi putih kuning. Kuning pula kuning kari. Bukan kuning tu. Dah tangan basuh tak basuh lagi baru lepas makan kari mamak. Lepas tu luruh janggut. Macam mana tak kuning janggut? Tak. Lepas tu kalau rasa payah nak jaga, tak payah simpan dah. Pendek lah. Ya, tu cara dia. Mudah. Minta maaf lah kalau ada. Tapi maknanya janggut misal ni sebenarnya ada. Nabi SAW ni janggut dia tak pernah potong. Panjang. Tapi panjang Rasulullah ni dia jaga. Ya. Sikit lagi ya. Manakala misalnya kemas diandam. Misal dia kemas. Taklah sampai berenang dalam air yang disebut tadi. Ni misal yang minum air sampai berenang dalam tu. Ha? Nah. Nabi ajar bila suami isteri nak minum air, biar gelas yang sama. Kan? Gelas sama Rasulullah pernah minum di bekas mulut Aisyah. Yang Aisyah pernah minum di bekas mulut Rasulullah. Kan? Yang mana bila tercakapnya tu, suami isteri bercakap, Ustaz nak minum macam mana Ustaz? Mulut isteri saya payah Ustaz. Saya mulut isteri saya tengok Allah, merahnya dengan lipstick, saya tak lalu nak minum. Jawab suami dia tu. Ya isteri pula, Ustaz saya nak minum bekas suami saya macam mana Ustaz? Masa dia minum saya nampak berenang dia punya misal dalam tu Ustaz. Tak ada dua-dua. Tak jadi. Kan? Ya, masing-masing kena jaga lah. Masing-masing kena jaga. Isteri kena jaga, suami kena jaga. Boleh minum satu gelas. Cantik dia tu lah. Ya? Pernah tak kita minum satu gelas dengan isteri kita? Wallahualam. Masa cinta dulu pernah kot. Kita kahwin ni tak tahu. Rasulullah dengan Aisyah dia buat. Ya, Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah pun 50 lebih. Dia tu. Kan? Buat dengan Aisyah. Kan? Orang tua, orang romantik ni lah. Orang muda suka orang tua, orang romantik ni. Okey. Sikit lagi. Last ya. Kedua-dua tulang belikatnya besar, melebar. Dan antara kedua belah bahunya terdapat khatamun nubuwah. Ya. Lebar. Badan ini dia punya belikat itu lebar. Nampak fasa badan. Ya. Badan Rasulullah ni belakang dia terbuka sikit. Macam fasa. Macam bidang. Dada dia ni bidang. Bukan sempit. Tengok orang bina badan tak? Orang minum badan tubuh dia tegak sangat betul tak. Rasulullah tak macam tu, tapi badan Rasulullah tu fasa. Tegak. Bila dia berdiri tegak. Tak ada berdiri tu bongkok, lembek, tak ada. Ya, tu keadaan Rasulullah. Ya. Di belikat dia lebar dan antara kedua-dua tu ada cok khatamun nubuwah, ada cok khatamun nubuwah. Penyudah kepada sekalian nabi, iaitu mohor kenabian, mohor, cok mohor. Langkahnya satu-satu seolah-olah ia sedang turun daripada tempat yang tinggi. Dan Rasulullah bila dia berjalan, langkah dia diatur satu. Orang tengok cara Rasulullah jalan pun orang terpegun dah. Tak bolehlah kalut sampai sepak kaki sendiri pun tak ada. Jalan perlahan, eret kaki suruh pun tak ada. Ni jalan jenis jalan eret kaki ni. Ada juga jalan eret kaki.
Jalan laju sangat pun ada. Tapi Rasulullah